2023 sudah pastinya pada ketika ini kita akan berbicara berkenaan bajet harapan dari sudut ekonomi kesihatan, dan untuk kita mengetahui dengan lebih lanjut kita bersama dengan tetamu secara dalam talian iaitu Datuk Dr. Zainal Arifin Omar yang merupakan penasihat Pertubuhan Kesihatan Awam Malaysia. Assalamualaikum Datuk. Ya, saya. Baik Datuk, kalau kita imbas kembali pada bajet 2022 sebelum ini, 32.4 bilion diperuntukkan kepada Kementerian Kesihatan untuk perbelanjaan mengurus dan pembangunan, iaitu peruntukan kedua terbesar selepas Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan juga kalau kita imbas pada bajet 2022 ini, ianya lebih kepada usaha kerajaan untuk agenda menangani COVID-19. Jadi dalam fasa ketahanan negara menuju ke fasa endemik ini Datuk, apa antara kewajaran utama dalam bajet 2023 untuk Kementerian Kesihatan, Datuk? Ya, terima kasih kerana betul kita membicarakan satu isu yang sangat penting kepada rakyat lah ya, isu kesihatan ya. Pertama, memang kita rasa kerajaan kita sangat prihatin dan mereka meningkatkan bajet kesihatan setiap tahun. Tapi kita kena mesti ingat bahawa bagaimana kita tingkatkan bajet pun dia tidak akan dapat menampung ataupun mencukupi untuk memenuhi keseluruhan harapan rakyat lah. Jadi kita mesti faham bahawa kerajaan mesti fokus ya. Jadi semasa ini kita sedang keluar daripada pandemik, iaitu memasuki endemik. Jadi kesan-kesan daripada COVID-19 tu kepada tahap kesihatan, tahap ekonomi masih ada dan akan terus berada. Di samping itu, kerajaan juga mesti berusaha untuk menampung kekurangan-kekurangan yang berlaku semasa COVID 2 tahun yang lepas dan juga untuk meningkatkan perkhidmatan-perkhidmatan baru. Jadi cabaran kepada kerajaan untuk menangani tiga halat cabaran ini memang sangat besar, dan ditambah dengan keadaan ekonomi yang tidak berapa memberangsangkan. Jadi kita berharap supaya bajet 19 bajet yang akan datang ni akan lebih berimbang untuk menangani pandemik dan endemik, dan seterusnya untuk meningkatkan perkhidmatan yang ada dan yang barulah. Ya, So pastinya bajet 2023 ini akan terus memberikan perhatian kepada usaha untuk memperkasakan sistem kesihatan awam negara pasca pandemik COVID-19 ini. Dan kita ingin juga menyentuh berkenaan dengan sumber tenaga pakar, khususnya pakar perubatan keluarga dalam negara. Kalau kita lihat pernyataan daripada Ketua Pengarah Kesihatan menyatakan Malaysia memerlukan sekurang-kurangnya 8,000 pakar perubatan keluarga untuk ditempatkan di semua klinik kesihatan di seluruh negara. Dan komposisi ini agak jauh berbanding situasi semasa, iaitu 1,100 pakar perubatan keluarga sedia ada. Jadi pada pandangan Datuk sendiri, apa antara strategi yang perlu ditekankan oleh kerajaan untuk menangani permasalahan ini dan juga meningkatkan kualiti mutu perkhidmatan kesihatan awam negara, Datuk? Ya, kita mesti ingat bahawa pakar perubatan keluarga ataupun family medicine specialist ni adalah satu bidang kepakaran yang baru tetapi sangat penting ya. Kerana pakar ini merupakan the first contact dalam bidang kepakaran di peringkat primer. Jadi perkhidmatan kita berada di mana-mana, iaitu di klinik kesihatan, di luar bandar, di kawasan bandar, sesat dan sebagainya, dan mereka merupakan the first contact kepakaran yang pertama. Yang kedua, mereka juga merupakan the gatekeeper, iaitu merawat, mensaring, menangani kes-kes pada peringkat yang awal sebelum ia menjadi lebih teruk, komplikasi dan sebagainya. Jadi, sekiranya kita mempunyai kepakaran yang cukup sebagaimana yang disarankan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia atau di negara-negara maju seperti di Cuba, di Brazil, di Turki misalnya, mereka mempunyai bilangan kepakaran kesihatan keluarga yang ramai di peringkat primer, iaitu di peringkat klinik kesihatan. Jadi mereka merawat dan menguruskan penyakit-penyakit ini sebelum jadi teruk, dan mereka dapat mengurangkan beban ke hospital. Jadi pertambahan pakar kesihatan keluarga sangat penting, dan saya rasakan ini adalah satu the way forward untuk kita menambahkan bilangan. Tak kira sama ada latihan tempatan atau latihan luar negara, tetapi mereka ini diperlukan di klinik-klinik kesihatan di seluruh pelosok, termasuk di kawasan-kawasan pendalaman yang jauh daripada kemudahan asas yang lain.
Ya, saya. Baik, Datuk tadi menyentuh berkenaan dengan masyarakat di kawasan pedalaman. Itu juga antara perhatian kita juga dalam bajet untuk Kementerian Kesihatan Malaysia ini. Bagaimana untuk kita memberikan kesaksamaan ataupun kita meningkatkan taraf kualiti dan juga kemudahan prasarana kesihatan khususnya bagi masyarakat di luar bandar dan juga pedalaman, Datuk. Ialah kita sedia maklum ada dalam kalangan masyarakat di luar bandar dan juga pedalaman untuk mendapatkan khidmat kesihatan ini mereka terpaksa berhijrah ataupun pergi ke kawasan bandar yang mungkin 30-40 km jauhnya, Datuk. Betul. Ya, saya bertugas di Kementerian Kesihatan hampir 35 tahun ya, dan di pelbagai tempat lah, termasuk di kawasan pedalaman. Ya. Jadi kita rasa kerajaan sebenarnya telah menambah baik dan memberi khidmatan yang meluas kepada masyarakat pedalaman. Ini diakui oleh Pertubuhan Kesihatan Dunia dan WHO sendiri. Tapi sekarang ni kita mesti pertingkatkan lagi kerana kepakaran yang kita ada, kita mesti bawa ke kawasan pedalaman seperti kawasan Felda, kawasan orang asli, kawasan Sabah dan Sarawak. Ya. Jadi kita lakukan dengan betul di tempat mereka, maka kita akan mengurangkan penyakit. Yang pertama. Tetapi yang kedua, kita perlukan tenaga kepakaran, iaitu kepakaran pakar, doktor pakar, kaki tangan yang membantu dan juga peralatan. Sekarang ni ada banyak peralatan yang kata near patient testing. Itu point of care. Jadi kita boleh mengiksa jantung di kawasan pedalaman dan sebagainya. Jadi saya rasa untuk the way forward untuk masa-masa akan datang, kerajaan harus orang kata lebihkan tumpuan kepada bidang klinik kesihatan, pencegahan dan rawatan primer. Mana kita kena lari sikit daripada hospital besar-besar di luar bandar. Jadi kita kena tingkatkan di pedalaman, di Kelantan, di Pahang, di Sabah dan Sarawak dan sebagainya. Jadi ini fokus untuk way forward dalam masa akan datang. Ya, saya. Baik, kita juga melihat aspek kesihatan awam negara ini secara menyeluruh dan juga tumpuan Kementerian Kesihatan Malaysia baru-baru ini adalah untuk menyasarkan 2.5% peruntukan daripada bajet 2023 adalah untuk perkhidmatan sokongan mental dan psikososial di Malaysia. Melihat kepada pasca pandemik COVID-19 ini, Datuk, bagaimana pentingnya kerajaan turut menekankan aspek kesihatan mental dalam bajet 2023 demi kesejahteraan keseluruhan masyarakat Malaysia, Datuk? Ya, saya rasa ini satu isu sangat penting. Ya. Kita katakan COVID-19 itu blessing in disguise lah, orang katakan satu restu. Jadi masa COVID-19 ni kita lihat bahawa kesihatan mental itu terjejas di pelbagai peringkat. Kanak-kanak, remaja, dewasa, warga emas yang pertama. Yang kedua, dia melibatkan semua tahap sosioekonomi. B40, M40, even T20 pun terkesan orang kata dari segi aspek psikososial. Jadi kita lihat peningkatan kes. Ya. Jadi ini adalah dari dulu ada tapi orang tak berapa nampak. Ya. Dan sekarang ni kita panggil tip of iceberg phenomenon. Itu bongkol ais tu nampak sikit tetapi sebenarnya besar di bawah. Jadi saya rasakan pendekatan Kementerian Kesihatan, YB-KJ dan kerajaan sendiri yang akan menumpukan. Saya rasa ini kita mesti kerana kita tak boleh membiarkan rakyat kita mengalami tekanan mental, sosial yang berlarutan kerana ini akan menyebabkan lebih teruk lagi. Dan prevalent kajian Kementerian Kesihatan juga menunjukkan bahawa masalah gangguan sosial mental ni meningkat setiap tahun kerana tekanan-tekanan kehidupan dan sebagainya. Dan COVID-19 menampakkan isu ini ke depan kita lah. Ya. Okey, Datuk, sebagai kesimpulanlah untuk perbincangan kita pada pagi ini, khususnya dalam kita meneliti apakah antara intipati utama yang akan digariskan atau akan diberi penekanan dalam bajet 2023 untuk Kementerian Kesihatan Malaysia, apakah harapan dan juga bayangan daripada pihak Datuk sendiri dan Musa untuk kita memperkasakan sistem kesihatan awam negara, Datuk? Ya, saya nampak ada 3 perkara lah yang kerajaan akan buat secara berperingkat. Pertama, dia akan menambah baikkan perkhidmatan yang sedia ada, menambahkan fasiliti baru. Mungkin tak banyak tapi akan ada. Yang kedua, meningkatkan kapasiti sumber manusia, kepakaran dan sebagainya di semua peringkat. Dan yang ketiga, kita meningkatkan kita punya crisis preparedness, iaitu krisis dari segi penyakit-penyakit berjangkit seperti COVID-19, surveillance dan juga meningkatkan
kata crisis preparedness untuk penyakit-penyakit lain seperti mental, tidak berjangkit dan sebagainya. Jadi saya rasa walaupun bajet kita nanti mungkin bertambah sedikit, tapi kita harap dapat ditumpukan pada agenda-agenda pencegahan dan juga peringkat saringan dan rawatan awal ni sesuai dengan agenda sihat nasional Malaysia kita. Ya, saya setuju dengan pernyataan Datuk. Bukan saja kita memberi perhatian kepada pembangunan infrastruktur dan juga penambahan kepada kepakaran-kepakaran yang ada dalam negara, malah juga kita perlu berikan perhatian kepada penyakit tidak berjangkit seperti obesiti, penyakit kencing manis dan sebagainya dalam kita memperkasa aspirasi agenda nasional Malaysia Sihat. Terima kasih saya ucapkan kepada Datuk Dr. Zainal Arifin Omar, Penasihat Pertubuhan Kesihatan Awam Malaysia atas perkongsian pada pagi ini. Terima kasih Datuk. Sama-sama. Baik, itu antara perhatian kita berkenaan bajet harapan ekonomi kesihatan, dan sudah pasti pada ketika ini penonton kita akan terus saja ke Maps Malaysia untuk kita mengetahui perkembangan cuaca sepanjang hari ini.